Jangan kau fikir akan nampak kutu je. Oh, tu kutu tu bukan. Okey. Baik. So pada minggu lepas, okey, kita dah bincangkan tentang pemerintahan sebelum kedatangan British, iaitu tentang Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Kita dah lihat latar belakang dia macam-macam kan, berkaitan dengan ada nama-nama Pipit Pak D lah kan. Dan macam-macam lagi lah. Kita belajar yang itu, begitu juga dengan Kesultanan Johor. Okay. So hari ini kita akan mulakan dengan perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Betul ke kita akan mulakan di sini? Sila betulkan cikgu kalau cikgu salah. Adakah kita akan mulakan pembelajaran kita di hari ini kat sini kita nak sambung? Adakah betul? Ataupun adakah sebenarnya depan lagi? Betul Uskor Alhamdulillah. Nampak kerjasama Wuskor kat situ kan. Ada pula. Nak tanya siapa ketua kelas? Nak tanya ketua kelas. Kita kena tanya ketua kelas. Siapa ketua kelas? Sekejap. Kita tengok siapa. Ketua kelas iaitu Adam Mikael. Kena tanya Adam Mikael. Adam Mikael ketua kelas. Kat mana? Kat depan sikit. Kat mana Adam? Ya, Syed Nabil. Bukan dekat strategi ke? Oh, dekat sini strategi perluasan kuasa British. Nampak. Amira Sharafana pun nampak. Amira Sharafana dia ketua kepada ketua kelas. Kan? Ya, baru betul. Adlan tak masuk lagi rasanya. Kan? Adlan dah masuk dah? Adlan tak masuk lagi rasanya kan? Adlan masuk lambat. Biasalah ketua kelas kan. Ketua kelas memang buat suka hati dia je. Kalau tanya dia mana ketua kelas? Oh, pergi tolong cikgu hantar buku lah. Kan? Pergi itulah, pergi inilah. Tu perangai ketua kelas. Ketua kelas korang macam tu ke? Okey. Ya, okey. Masuk nanti adalah masuk kelas ikut pintu belakang. Itulah. Padahal merayau betul. Itulah dia. Kan mana perginya entah tu. Okey. Baik. VVIP ya. VVIP lah sangat kan. Okey. Jom. Kita terima kasih banyak untuk penerangan. Ketua kelas ajak ronda. Liana, lain macam Liana. Ketua kelas lelaki kan ajak kau keluar meronda. Lain macam kau ni. Liana. Dah, cikgu. Takut. Dah, Takut Liana. cikgu. Ketua kelas saya perempuan. Oh, ketua kelas perempuan. Nasib baik ketua kelas perempuan. Kalau ketua kelas lelaki ajak kau keluar merayau sekolah. Ayo. Saya gelak. Okey, baik. Jangan buat jangan buat. Okey, baik. Kita lihat. Okey, bagaimana strategi perluasan kuasa British di Perlis, Kedah dan Kelantan. Okey. Nak suruh ajak cikgu sekali, lain macam kan. Jangan. Cikgu kalau ajak merayau tu keluar sekolah. Lain. Okey. Baik. Okey. Kita nak lihat strategi perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Apakah strateginya ya? Jadi kalau kita lihat perluasan kuasa British di negeri-negeri ini dia dijalankan secara berperingkat. Maknanya dia buat step by step. Dia tak buat secara menyeluruh. Dia buat step by step. Oh ya ke? Oh okey. Negeri-negeri tersebut di bawah naungan Siam. Pada awalnya keempat-empat negeri ini di bawah naungan Siam. Dan tindakan agresif akan menimbulkan masalah dengan Siam. Oh ya ke? Okey. Oh ya ke? Tak cakap pun. Sekejap. Cikgu tengok. Okey. Baik. Okey. Okey. Baik, kita teruskan. Baik, negeri-negeri ini sebenarnya dulu di bawah naungan Siam. Harus diingat, apakah maksud naungan? Naungan tu maknanya di bawah perlindungan Siam. Okey, dan tindakan agresif akan menimbulkan masalah dengan Siam. Maknanya kalau ada penentangan akan menimbulkan masalah kepada Siam. Oleh itu, British menggunakan strategi perjanjian untuk memastikan kejayaannya. British memang bijak. Buat perjanjian je dapat negeri Melayu Utara ni. Kita lihat Kedudukan British di Pulau Pinang telah memudahkan British untuk memantau perkembangan yang berlaku di negeri-negeri Melayu.
sebelum bertindak mengadakan perjanjian dengan Siam. Maknanya British kan, dia tengok je daripada jauh kan. Okey, macam-macam hal ni negeri-negeri Melayu Utara ni dengan Siam ni. Okey, ini memudahkan lagi untuk kita tengok ni. Boleh ambil kesempatan ni. Nampak lebih kurang macam itulah. Jadi kalau kita lihat ke arah perjanjian Bangkok 1909, di mana kalau kita lihat bagi kerajaan Siam untuk kerajaan Siam dia kata apa tahu? Perlis ini negeri-negeri Melayu Utara ni semua bawah naungan Siam. Jadi negeri-negeri ini dikehendaki menghantar bunga emas dan perak setiap 3 tahun sekali. Sebagai tanda apa? Tanda pertuanan Siam serta kepatuhan kepada kuasa Siam. Maksudnya apa? Setiap kali kalau katakan negeri Kedah contohnya hantar bunga emas kepada Siam, maknanya apa? Bila Siam menerima bunga emas tu kata apa? Ini bermakna apa? Diorang ini memang di bawah kami. Diorang ini memang di bawah naungan kami. Nampaknya. Maknanya diorang ni bagus. Dengar taat kepada Siam. Itu bagi kerajaan Siam. Tapi negeri-negeri ini pula dia kata apa? Kami menganggap penghantaran bunga emas dan perak tu hanyalah sebagai tanda persahabatan. Kami bagi setiap 3 tahun sekali. Kami bagi sebab apa? Sebab kami nak berkawan baik dengan Siam. Al-maklumlah Siam tu kuat. Siam tu besar, tentera ni tentera yang hebat-hebat. Jadi kami ni nak berkawan je. Tak ada pun rasa kami ni duduk di bawah Siam. Tapi Siam fikir lain. Cik bertepuk sebelah tangan Amboi. Bertepuk sebelah tangan tak berbunyi Amboi. Okey. Baik. So itulah tandanya. Jadi pengaruh Siam ke atas negeri-negeri ini telah menyebabkan kurang menyenangkan British. Jadi matlamat British untuk memastikan laluan perdagangan antara India dan China selamat. Sebab kita tahu kalau perjalanan perdagangan antara India dengan China mesti lalu Selat Melaka, betul? Kalau lalu Selat Melaka, mesti akan singgah di pelabuhan Pulau Pinang atau Melaka ataupun Singapura. Dan tiga-tiga tu British punya. Jadi British kata, okey, kita nak pastikan perjalanan perdagangan India dengan China ni berjalan lancar. Sebab akan menguntungkan British. Jadi menyedari bahawa kalau konfrontasi ataupun kita kata sebagai penentangan secara bersemuka akan merugikannya, akan merugikan British. Jadi British kata apa? Kita guna strategi perjanjian bagi meluaskan kuasa. Baik, bagus Wusko tanya konfrontasi itu apa? Konfrontasi ni maknanya kita kata penentangan. Konfrontasi itu maknanya penentangan. Kalau konfrontasi secara bersemuka, maknanya penentangan secara apa tahu? Secara berdepan, maknanya penentangan secara peperangan. Penentangan secara bersemuka maknanya peperangan. Kalau British kata apa tahu? Kalau berperang dengan Siam rugi. Oh Allah. Okey, perang dengan Siam akan merugikan British. Sebab apa? Perlukan banyak belanja, nak beli senjata, nak bawa tentera-tentera lagi semua kan. So rugi. So kalau nak jimat, kita guna strategi perjanjian. Nampak tak? Kebijaksanaan British. Jadi sejak tahun 1826 beberapa siri perjanjian melibatkan British dan Siam yang menyentuh hal ehwal negeri-negeri Melayu. Dan perjanjian terakhir iaitu perjanjian Bangkok 1909 inilah membolehkan British meluaskan kuasa tanpa gangguan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kita baru sebut tadi, Adlan dah masuk dah. Okey, mana pergi Lan? Ketua kelas. Semua orang pelajar cari kau. Kau pergi merayau ke kau tolong Cikgu Rahmah angkat barang tu? Kau tolong Cikgu Rahmah angkat barang daripada kereta bawa pergi bilik guru, betul? Tak cikgu, tak. Habis tu? Lain slow sikit. Line slow sikit. Ingatkan kau tolong cikgu tu bawa barang daripada kereta pergi ke bilik guru. Tak Tak boleh cikgu. SOP cikgu, SOP. SOP, PKPB. okey. SOP. Muka kau SOP. Entah SUP, sup. Kan? Pergi makan Sup sup ayam. dulu. Okey. Okey. Baik. Ketua kelas dah masuk. Okey, baik. Kita sambung. Okey. Bermula dengan
Okey, kita lihat bermula dengan Perjanjian Berne 1826. Okey, di antara British dengan Siam membawa kepada Perjanjian Sulit 1897 dan seterusnya kepada Perjanjian Sempadan iaitu 1899. Daripada sini membawa kepada Perjanjian 1902, okey, dan yang terakhir Perjanjian Bangkok 1909. Okey, kalau katakan cikgu nak kena ingat ke semua ni, sebenarnya ingatlah flow dia. Flow dia senang saja. Berne, Sulit, kemudian Sempadan, kemudian 1902 dan Bangkok. Nanti cikgu akan detailkan dia ya. Nanti cikgu detailkan dia. Baik. Kita lihat. Okey. Kita lihat rentetan peristiwa Perjanjian Bangkok 1909 ataupun turutan peristiwa Perjanjian Bangkok 1909. Sebab apa Perjanjian 1909 ni? Sebab perjanjian inilah yang paling penting. Dalam banyak-banyak perjanjian ini yang paling penting, iaitu pada 1 April 1907, rundingan antara British dengan Siam bermula selepas Perjanjian Perancis-Siam dan perjanjian dijalankan oleh penasihat am bagi kerajaan Siam iaitu E.H. Strobel dengan Ralph Paget iaitu wakil British di Bangkok. So diorang buat perundingan dulu. Jadi bila buat rundingan, pada Jun 1907, pejabat tanah jajahan. Pejabat tanah jajahan mana ni? Pejabat tanah jajahan British. Pejabat tanah jajahan British kata apa? Kami membenarkan kamu mewakili kerajaan British untuk berunding dengan Siam. Membenarkan usaha perundingan dijalankan. Kemudian pada 13 September hingga November 1907, E.H. Strobel tadi menyampaikan hasrat British kepada Putera Damrong, iaitu Menteri Dalam Negeri Kerajaan Siam. Iaitu dia kata apa? Dia kata bagi je lah negeri Kelantan, Terengganu, Perlis dan juga Kedah tu bagi kat kami lah. Kan? Dia berunding. Jadi hal tersebut kemudiannya disampaikanlah kepada Raja Siam. Jadi Raja Siam pada waktu itu siapa? Iaitu Raja Chulalongkorn. Waktu tu nama raja tu ialah Raja Chulalongkorn, Raja Siam. Jadi mereka pun buatlah satu draft perjanjian. Draft perjanjian maksudnya apa tahu? Rangka perjanjian. Rangka perjanjian yang dibincangkan pada bulan Januari 1908 dan akhirnya rangka perjanjian itu dipersetujui pada bulan Januari 1909. Kemudian pada 10 Mac 1909, perjanjian ini ditandatangani antara wakil British Ralph Paget dengan wakil Siam iaitu Putera Devawongse Varaprakar. Ingat nama-nama ni tak perlu ingat pun sebenarnya. Nama tak perlu ingat. Cuma kamu kena ingat apa? Wakil British menandatangani dengan wakil Siam. Yang pada waktu itu merupakan Menteri Hal Ehwal Luar Kerajaan Siam. Melalui perjanjian inilah, maka kalau kita lihat, inilah dia kesan perjanjian antara British dengan Siam. Kesan perjanjian Bangkok 1909 iaitu yang pertama apa tahu? British berjaya luaskan kuasanya ke tanah Melayu tanpa gangguan kuasa luar yang lain. Wah. Kalau kita tengok video tadi Perancis nak, Jerman pun nak masuk. Belanda pun nak masuk. Russia pun nak masuk. Jadi British awal-awal lagi dah buat perjanjian dengan Siam. Supaya apa? Jangan bagi kuasa-kuasa besar ni masuk ke dalam negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Melayu ni serahkan pada kami. Biar kami yang take over, biar kami yang manage. Siam, jaga kawasan kamu. Nampak tak? Dia punya taktik dia tu. Jadi, oleh sebab itu, British bebas berjaya menguasai 4 negeri ini. Kemudian, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu menerima seorang penasihat British. Allah. Penasihat British ni apa? Orang yang perlu memberi nasihat kepada Sultan. Dan dia datang daripada British.
Ini masalah. Iaitu apa? Penasihat British ini akan memberi nasihat kepada Sultan dalam semua perkara kecuali berkaitan dengan agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Nampak tak? So, Sultan kena dengar cakap penasihat British ni. Dia kata apa? Dia punya ayat macam tau. Dia punya ayat, tuanku, patik rasa tuanku kena ambil nasihat saya ini ya. Saya cuma nasihatkan saja, tapi kalau tuanku tak ambil, siap. Okay? Kalau tuanku tak ambil nasihat saya ni, siap. Tapi saya nasihatkan je ya. Saya nasihatkan saja. Tapi kalau tuanku tak nak ambil nasihat saya ni, siap. Okay? Nanti kami akan serang. Kami akan serang negeri tuanku. Kan? Tuanku akan turun tahta. Tapi saya nasihat je. Saya nasihatkan je. Ni nak nasihatkan nak apa? Tampar kan? Macam tu kan? Itu penasihat British. Kan? Nak nasihat ke apa ni? Kan? Jadi itulah dia. Jadi semua perkara kecuali berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okey. Jadi sebenarnya off record. Sekejap, off record sebenarnya kan samalah macam apa tau? Macam pengambilan vaksin COVID sekarang ni. Okey. Kerajaan kita kata apa tau? Okey, rakyat sebenarnya semua rakyat Malaysia adalah dibenarkan untuk mengambil vaksin COVID-19. Okey, vaksin COVID-19. Tiada paksaan untuk mengambil COVID-19. Tapi kalau tak ambil nanti, kemungkinannya nanti kalau tak ambil vaksin tu nanti, anda tak boleh pergi haji, anda tak boleh pergi merentas negeri, anda tak boleh masuk kedai. Kan? Nampak? Kamu tak boleh masuk kedai, tak boleh masuk mall, tak boleh rentas negeri, tak boleh pergi haji, tak boleh pergi luar negeri. Tapi kami tak paksa ambil vaksin ni. Kami tak paksa. Kan? Tapi kalau tak ambil kan, nanti tak boleh ni, tak boleh ni. Sindiran tajam. Kan? Dia nampak macam tak paksa, tapi sebenarnya paksaan dalam halus. Macam ni lah. Lebih kurang macam ni lah. Kan? Okey. Itu contoh. Janganlah cakap cikgu menentang kerajaan. Tak, bukan menentang kerajaan. Contoh je. Okey, baik. Okey. Kita on record balik. Okey, seterusnya. Kemudian kita lihat kuasa raja-raja Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu bila diberikan kepada British, kuasa raja Melayu tergugat kesan pentadbiran baru yang diperkenalkan oleh British. Kan? Sebab konon tak campur betul. Betul Amirah. Maknanya kalau kita lihat penasihat British, salah satu sebab kenapa dia tak masuk campur dalam agama Islam dan adat istiadat Melayu, supaya orang-orang Melayu melihat bahawa British masih respect kepada adat istiadat dan agama Islam orang Melayu. So orang Melayu tak menentang kat situ. Itu satu. Yang kedua, kan British sebenarnya kalau nak campur dalam agama Islam dengan adat istiadat Melayu, dia apa tahu? Apa kehernya nak masuk campur dalam agama Islam dengan adat istiadat? Dia tak tahu apa-apa. Kan? Kan dia persoalkan, why everybody here in Malay, why dia orang masuk dalam rumah kan mesti buka kasut. We all in Britain, kita orang pakai kasut. Lain, kita adat kita tak masuk rumah buka kasut. Kan? Dia masuk rumah pakai kasut. Kan? Tak ada advantage pun. Yes. So di situlah. Sebab itu dia orang tak masuk campur. Dia orang tak masuk campur. Tak ada apa-apa pun. Jadi, kalau kita lihat pada peringkat awal, Kelantan dan Terengganu memang menolak kehadiran penasihat British. Ni orang-orang Syarul ni. Ni keturunan-keturunan Syarul ni. Syarul, kan? Adakah kamu menentang penasihat British pada waktu itu? Kan? Syarul mesti kata, ya. Syarul? Ada ke tak ada Syarul ni? Ke Syarul tiba-tiba dah keluar dah. Kan? Tak tahan aku asyik dengar cerita pasal Terengganu je ni kan. Kan? Oh tak ada dah. Tak mana pergi terputus lah tu. Okey. Kita lihat seterusnya.
Mic ada rosak sikit. Okey Syarul. Okey. Kita lihat itu yang berlaku ya. Berlaku di negeri-negeri Melayu Utara. Kemudian kita lihat perluasan kuasa British di Johor. Okey. Oh ya ke Damia? Okey. Okey. Baik. Malu sebenarnya kan. Okey. Baik, tak apa. Kita lihat perluasan kuasa British di Johor. Johor. Kalau kita lihat, kita dah belajar kan. Johor memang banyak-banyak negeri pada waktu itu. Johor memang yang paling maju. Sebab apa maju? Sebab Sultan dia sendiri pun dah dapat title Maharaja, betul tak? Sultan Abu Bakar dapat title Maharaja Abu Bakar kot daripada Ratu England. Tapi British tetap juga luaskan kuasa di Johor. Apakah hacknya British ni? Kan? Oh, apakah hack orang Perak ni? Jadi kita lihat di sini ya. Johor sebenarnya memiliki sistem pentadbiran yang teratur dah dan mencapai tahap kemakmuran sebelum campur tangan British. Dah kaya dah pun. Dah hebat dah tu. Jadi ini sebab apa? Sebab apa dia orang hebat? Sebab kebijaksanaan pemerintah Johor membangunkan negeri sehingga British tak ada alasan nak luaskan kuasa ke Johor. Tak ada alasan. Jadi kemajuan, kemakmuran dan juga pemodenan dalam pentadbiran membolehkan Johor mengekalkan kedaulatannya sehingga tahun 1914. Namun Johor menerima kesan tak langsung terhadap pelaksanaan sistem pentadbiran barat di Singapura. Kita tahu bahawa Johor sebenarnya sangat dekat dengan Singapura. So bila Singapura tu diperintah oleh British, jadi Johor sedikit sebanyak menerima pengaruh pentadbiran British di Singapura itu. Sebab itu Johor pun menjadi maju. Menjadi maju. Itu. Tetapi British tetap juga ingin luaskan kuasa British di Johor. Why? Kenapa? Jangan kita lihat di sini ya. Sebenarnya kemajuan dan kemakmuran Johor di mana antara sebab-sebab Johor maju ialah Johor ada banyak tanaman lada hitam atau dalam bahasa Jawanya dipanggil black pepper. Black pepper ya, bahasa Jawa. Black pepper. Jadi kalau kita lihat perkembangan pesat ekonomi komersial terutamanya sektor pertanian tu lada hitam black pepper. Orang putih memang suka black pepper. Kerana apa? Kerana black pepper ni kan pedas. So bila dimasukkan dalam makanan, okey, dan ini bila makanan mereka akan menjadikan makanan mereka itu menjadikan bila mereka makan badan mereka menjadi panas. Ada aroma dan badan mereka jadi panas. So mereka kan tinggal di negara-negara yang sejuk. Jadi bila makan makanan yang pedas ini dia jadi panas. Betul. Masa dulu Johor lagi maju dengan lain tapi sekarang KL dengan Selangor paling maju. Okey. Okey. Masa dulu Johor lagi maju dari negara lain tapi sekarang KL dengan Selangor paling maju. Okey. Baik, sebenarnya ada Mikael. Sebenarnya kalau kita lihat KL dengan Selangor maju kerana apa? Kerana perindustrian dan perdagangan. Ya, di mana perindustrian negara KL dengan Selangor banyak kilang, banyak perindustrian. Dan juga KL dan Selangor banyak perdagangan, bank-bank komersial, penempatan pun banyak. Jadi sebab itu Kuala Lumpur dan Selangor lebih maju berbanding Johor. Kerana Johor pula sebenarnya kurang kawasan-kawasan perindustrian. Bukan tak ada, ada tapi tak sebanyak Selangor. Kemudian Johor pula lebih terkenal dengan kawasan pertanian. Jadi sebab itu kalau betul-betul Johor tu maju pun hanya di JB saja. Ada orang JB kat sini? Ada orang JB kat sini? Mungkin orang JB tahu. Hanya di Johor Bahru sahaja yang maju. Yang lain-lain masih lagi dalam kawasan pertanian. Kalau di Selangor banyak kawasan perindustrian. Di PJ ada, di Subang Jaya ada, Shah Alam ada, Kelang ada, Bangi ada. Kemudian di Seri Kembangan ada, Rawang ada. Merata-rata.
Sebab itu Selangor lebih maju. Boleh faham dan kalau kamu cari betul-betul orang Selangor di Selangor ni susah nak jumpa. Kalau kamu pergi ke KL, kamu tanya seorang-seorang, kamu orang mana? Oh, sebenarnya saya lahir di Johor. Saya orang Kelantan. Oh, saya orang Terengganu. Oh, saya orang Perak. Tapi semua jumpa kat KL. Kerana apa? Kerana Kuala Lumpur dan Selangor ini menjadi tumpuan kepada semua penduduk negeri-negeri lain untuk datang ke sini. Why? Sebab sini paling maju. Betul. Tak percaya tanya mak bapak korang. Betul, lagi senang cek kerja. Tanya mak bapak korang. Kalau paling senang lah kan, bila korang tengok, kalau tanya dalam kelas ni, ada lebih kurang dalam 55 orang ni, cuba tanya semua. Kan? Kalau time raya, korang balik mana? Ada tak yang balik KL? Ataupun balik Selangor? Kalau time raya? Rasanya tak ada kot. Rata-rata semua, semua akan balik kampung. Kampung mana? Langkawi lah, kemudian Melaka lah, Johor lah, okay, yes, Rembau lah, Kelantan lah, betul. Adalah juga, adalah juga seorang dua yang memang berasal daripada Kuala Lumpur, memang ada. Tapi cikgu rasa 90% ataupun 80%, okay, rata-ratanya keluarga kamu datang daripada luar Selangor. Betul kan? 80% datang daripada luar Selangor. Yes. Maknanya semua orang datang ke Selangor dan KL untuk apa? Untuk bekerja dan berdagang, berniaga di sini. Why? Sini paling maju. Okay. So, untunglah kamu semua. Kerana apa? Kerana kamu semua berada di kawasan yang paling maju di Malaysia. Okay. Baik. Kita teruskan. Okey, selain daripada faktor perkembangan, bila balik kampung banyak logat. Yalah. Kemudian kita lihat faktor yang kedua. Faktor yang pertama iaitu perkembangan pesat ekonomi komersial, terutama sekali sektor pertanian. Yang kedua, sebab kemajuan Johor iaitu kemunculan golongan pentadbir, maknanya golongan pembesar-pembesar yang committed dan menjalankan tugas dengan berkesan. Antaranya inilah dia nama-nama dia, Datuk Abdul Rahman bin Andak dan juga Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Bukan Perang Muhammad Saleh bin Perang. Ini kita kata sebagai apa? Para pembesar Johor yang hebat-hebat. Hebat-hebat. Apa kehebatan dia? Nanti kita akan tengok. Kemudian kita juga lihat yang ketiga di sini, okey, faktor yang ketiga kemajuan Johor iaitu berkaitan dengan apa tahu? Kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah. Menyebabkan British tidak dapat memanipulasi keadaan untuk campur tangan. Especially dalam pemerintahan Maharaja Abu Bakar. Ini yang dikatakan Maharaja Abu Bakar. Korang tengok dia punya misai pun korang dah gerun. Power tak power lah. Tu misai tu turun ke bawah tu. Kau boleh lawan. Hebat tu. Jadi bijaksana di situ. Jadi kalau kita lihat, itulah kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah. Dan yang keempat kalau kita lihat iaitu pemodenan dalam pentadbiran dalam pelbagai bidang. Okey, pemodenan dalam pelbagai bidang seperti pentadbiran, infrastruktur dan sosial. Moden banyak moden. Dan kalau kita lihat gambar tu, nampak tak? Johor baru pada tahun 1900. Nampak tak? Dah maju, ada kedai 2 tingkat, ada jambatan, kemudian ada kegiatan perniagaan. So Johor dah maju pada waktu itu ya. Jadi inilah kalau kita katakan sebagai empat faktor kemajuan Johor. Okey, sektor pertanian, kemudian golongan pentadbir yang bijak dan komited, kemudian yang ketiga kebijaksanaan pemerintah iaitu sultannya, dan keempat pemodenan dalam pelbagai bidang. So itu kehebatan dan kemajuan Johor. So walaupun kemajuan Johor tu berlaku, namun British tetap berjaya menguasai Johor. Oi, British ni. Kita nak lihat British ya. Strategi British menguasai Johor.
Apa strategi dia? Okey, kita lihat di sini ya. Perjanjian 1855 ni antara Sultan Ali, okey, Sultan Ali dengan Temenggung Daing Ibrahim, okey, menyatakan jika Kesang, okey, Kesang ialah sebuah daerah, daerah di kawasan Muar sana. Jika Kesang hendak dijual oleh Sultan, Kesang hendaklah terlebih dahulu ditawarkan kepada pihak British. Okey, ceritanya kan, sebenarnya kalau kita lihat okey, Johor, kalau kamu masih ingat lagi lah okey, cikgu ulang okey, kalau kita lihat sebenarnya Johor telah diperintah oleh keturunan Sultan Melaka. Setuju tak? Betul kan? Betul kan? Iaitu Johor pada awalnya diperintah oleh kesultanan ataupun waris-waris daripada Sultan Melaka. Sampailah kepada Sultan Mahmud, iaitu Sultan Mahmud yang telah mangkat di Julang. Cikgu pernah ceritakan Sultan Mahmud mangkat di Julang, iaitu Sultan Mahmud tu telah dibunuh oleh seorang Laksmana. Kerana apa? Sultan Mahmud itu telah menjatuhkan hukuman kepada isteri Laksmana itu dengan membelah perut dia, semata-mata untuk lihat baby itu makan buah nangka atau tidak. Kemudian itulah peristiwa Sultan Mahmud mangkat di Julang. Jadi kematian Sultan Mahmud itu menyebabkan tamatlah waris Kesultanan Melayu Melaka di Johor. So kemudian the nextnya, yang memerintah Johor adalah daripada keturunan bendahara. So Sultan Ali ini adalah keturunan bendahara Johor. Sultan Ali ni keturunan bendahara Johor. Sampai satu ketika, Sultan Ali telah pun nak jual Kesang. Tetapi Kesang itu perlu di-offer kepada pihak British. Tetapi memandangkan Sultan Ali kata, aku tak nak jual kepada British. Jadi timbullah konflik antara Sultan Ali dengan Temenggung Daing Ibrahim. Menyebabkan apa tahu? Sultan Ali ni turun takhta dan Sultan Ali ni hanya memerintah Kesang. Kamu tahu Sultan Ali ni hanya memerintah daerah Kesang saja. Dia turun takhta, dia nak memerintah daerah Kesang je. So yang lain-lain Johor lain macam mana? Aku serahkan kepada benda apa ataupun pembesar seterusnya. Ya, betul. So serahkan kepada pembesar seterusnya. Kalau dalam susunan kuasa, mula-mula Sultan, lepas Sultan bendahara, lepas bendahara Temenggung. So bila bendahara, mula-mula Sultan keturunan Sultan dah tak ada. Bila keturunan Sultan dah tak ada, ganti dengan bendahara. Bila keturunan bendahara dah tak ada, turun tahta digantikan dengan keturunan Temenggung. So Temenggung Daing Ibrahim ni naik menjadi Sultan. Itu cerita dia. Temenggung Daing Ibrahim ni naik menjadi Sultan, iaitu Sultan Ibrahim. Nampak? Itu cerita awal dia. Okey. Baik. So, kemudian berlaku perjanjian setia 1885 antara Johor dengan British, menyatakan bahawa Johor hanya menerima seorang ejen yang peranannya ataupun fungsi dia sama dengan pegawai konsul. Maknanya hanya sebagai pegawai je, dan ianya lebih rendah daripada penasihat. Maknanya dia tak boleh menasihati Sultan. Dia hanya pegawai wakil je, wakil British dalam pentadbiran, itu je. Dia tak boleh menasihati. Dan hal ikhwan luar masih dikawal oleh British pada waktu perjanjian ini perjanjian setia 1885, dan menyatakan juga bahawa kalau kita lihat sini nombor 4, fakta nombor 2 dengan nombor 3 sama sebenarnya. Fakta nombor 4, British memanipulasi kedudukan keuangan Johor. Hal ehwal luar tu macam mana cikgu? Bagus soalan tu. Baik. Johor boleh memerintah sendiri. Diletakkan seorang ejen British di pentadbiran Johor,
Tetapi British kata apa? Hal ehwal luar Johor kami yang kawal. Hal ehwal luar ni maksudnya apa? Johor buat hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Itu hubungan luar. So bermakna hubungan luar antara negeri Johor dengan negeri-negeri lain itu semua mesti di bawah pentadbiran British. Mesti kena lalu British. Contoh, kalau katakan Johor kata, oh kami nak buat hubungan diplomatik dengan Belanda contohnya, dengan Belanda. British kata, no. Okay, kena lalu kami dulu. Biar kami. Kau nak apa sebenarnya daripada Belanda? Oh, kami sebenarnya nak mesin daripada Belanda. Tak apa, biar aku yang tanya. So, British yang tanya Belanda. Okay, kau ada mesin tak? Maknanya apa? Maknanya Johor tidak dibenarkan untuk berhubung direct dengan Belanda. Dia kena lalu British. Macam tu juga kalau macam tu jugalah kalau Johor nak buat hubungan dengan katakan nak buat hubungan dengan negara Indonesia. Pun sama juga kena lalu British. Tak boleh direct, kena lalu British. Sebab British yang mengawal hal ehwal luar negeri Johor. Itu maksud hal ehwal luar. Nampak tak? Maknanya dikongkong lah. Dikongkong oleh British. Sampai hati mengongkong kami kan. Macam tu Jadi, dalam kesempatan itu British telah memanipulasi kedudukan keuangan Johor. Okey, cikgu nak tanya. Apa maksud manipulasi? Kita ada ingat masa bab 1 dulu. Manipulasi itu maksudnya apa? Boleh tulis dalam grup chat. Putar belit? No. Ya. Okey. Hampir betul dah ada Mikael. Hampir betul. Tapi sebenarnya betul Diana. Betul Imanina. Memanipulasi ni maksudnya apa tahu? Mengambil kesempatan secara bijaksana. Mengambil kesempatan secara bijaksana, okey, tentang kedudukan keuangan Johor. Dengan menawarkan British tahu. British offer loan atau pinjaman sebanyak $200,000 kepada Johor. Untuk apa? Untuk membiayai, untuk fund pembinaan kereta api daripada Singapura sampai ke Johor. Tak apa. Johor, kami rasakan kami nak buat landasan kereta api daripada Singapura sampai Johor supaya apa? Senang nak hantar lada hitam dan pelbagai barangan mentah lagi. Okey, Johor kata kami tak ada duit. Tak apa. Kami boleh bagi loan $200,000 untuk kamu buat landasan kereta api. Nampak tak? Namun namun usaha tersebut tidak berjaya apabila cadangan tersebut tidak diterima kerana kesannya akan menjejaskan ekonomi Johor. Kenapa Okey. Ini satu iktibar yang kamu kena faham iaitu apa tahu? Sebenarnya pinjaman atau loan sebenarnya lebih membawa kepada keburukan daripada kebaikan. Loan sebenarnya akan membawa keburukan kepada lebih daripada kebaikan. Contohnya, seandainya kalau katakannya Johor ambil duit tu untuk membiayai pembinaan kereta api contoh dan Johor kena bayar loan tu balik. Loan balik kena bayar balik. Dan kalau kamu fikir seandainya pada waktu itu British kata apa? Oh, kami nak letakkan penasihat British di Johor. Johor kata, oh tak boleh. Kau kena dengar cakap aku. Engkau loan pun tak habis bayar lagi. Kau nak cakap apa? Nampak tak? Sebab apa? Dengan loan itu, maka Johor akan terikat dengan British. Itu bahayanya. Nanti banyak hutang. Yes. Sebenarnya, pada pendapat Cikgu Lai, tak kira apa pun pinjaman. Sama ada pinjaman belajar ke, everything pinjaman sebenarnya ianya tidak bagus. Tidak bagus. Sebab ada kadar faedah, ada bunganya. Kalau kamu lihat macam tadi kan, dalam satu video tadi, kalau kita lihat kenapa Kedah begitu kita kata sampai sanggup buat pinjaman berhutang dengan Siam. Semata-mata kerana apa? Menjalankan 5 adat perkahwinan
5 majlis perkahwinan diraja. Belanja cukup-cukup sampai tak ada duit. Sampai terpaksa pinjam dengan Siam. Bila terpaksa pinjam dengan Siam, terpaksa ikut kata Siam. Siam kata no, no. Kalau Siam kalau kena kata mana boleh pun semua. Siam kata apa? Engkau hutang aku pun kau tak bayar lagi. Kan? Engkau nak cerewet pula. No. Nampak tak? Betul Imanina. Kalau boleh elakkan. Nampak tak? Jadi nasib baik British offer loan tu, tapi pembesar-pembesar tadi macam Datuk Abdul Rahman bin Andak, Datuk Muhammad Saleh bin Perang, dia kata apa tahu? Kepada Sultan Johor, jangan ambil. Kalau kita ambil, kita akan terikat dengan British. Lagi teruk nanti. Jadi sebab itu Sultan Johor kata apa? No, kami tak nak ambil. So di situ kebijaksanaan Maharaja. Maharaja Abu Bakar. Namun pada 12 Mei 1914, Sultan Ibrahim, iaitu Sultan yang menggantikan Maharaja Abu Bakar tadi, telah mengadakan perjanjian dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat, iaitu Sir Arthur Henderson Young. Dan dalam perjanjian tersebut tadi, jawatan konsul tadi, iaitu jawatan yang hanya wakil British di Johor tu, ditukar menjadi penasihat British. Maknanya British ataupun Johor telah menerima penasihat juga. Dan penasihat British yang pertama di Johor ialah Sir Douglas Campbell. Dan pelantikan tersebut, nampak tak bila lantik saja penasihat British ni, telah ubah taraf Johor daripada sebuah negeri yang berdaulat, negeri yang merdeka, tidak pernah dijajah, ditukar kepada negeri naungan. Naungan British maknanya apa? Negeri di bawah lindungan British. Namun, kedudukan Sultan Johor tidak terjejas sebab British masih lagi mengakuilah kedudukan dan kedaulatan Sultan itu. Mendapat apa Johor? Johor dapat apa? Sebenarnya, perjanjian itu sebenarnya akibat apa tahu? Akibat British mendesak. British keep on mendesak Sultan Ibrahim. Dia nak mendesak Maharaja Abu Bakar, tak dapat. Sebab Maharaja Abu Bakar tu bijak. Kan? Kemudian pembesar-pembesar dia hebat-hebat. Tapi bila Sultan Abu Bakar mangkat, digantikan oleh anaknya Sultan Ibrahim, kemudian pembesar-pembesar tadi pun dah tak ada, maka British push Sultan Ibrahim. Kena terima penasihat ni. Kamu kena terima penasihat British ni. Akibat desakan demi desakan, Sultan Ibrahim terpaksalah menerimanya. Nampak tak? British memang, kita tahu kan British, dia akan guna stress war. Betul, kena desak, stress. Kamu sendiri pun kalau kena desak stress tak? Boleh. Sebenarnya boleh. Tetapi biasanya British ni dia akan memberi nasihat beserta dengan ugutan. Macam cikgu cakap tadi kan. Tuanku kena ambil loan kereta api ni sebenarnya. Tuanku kena ambil loan ni sebab apa? Kan saya nasihatkan tuanku supaya ambil. Supaya apa? Senang kita nak buat landasan kereta api semua. Kan? So pada pendapat saya, tuanku patut ambil lah kan. Kalau tuanku tak ambil, siap. Kan? Kami akan serang. Tapi saya nasihatkan aja. Tuanku ambil lah. Ni nak nasihat kenapa ni? Nampak? Betul. Nampak tak? Dia ada ugutan kat situ. Jadi bengong pun ada. Nampak tak di situ? Jadi dia boleh cakap macam tu. Jadi itulah yang menyebabkan Sultan Johor mau tak mau terpaksa jugalah menerima dan mengakui penerimaan penasihat British itu. Betul, perang lagi mahal. Kan? Tapi dia ugut lah. Itu sebagai satu ugutan. Tak adalah dibuat betul-betul pun. Just mengugut. Tapi ugutan pun berdasarkan apa? Berdasarkan memang British ada tentera yang lebih hebat. Kan? Contohnya lah kan. Kalau kamu ada pistol. Ada pistol. Pergi mana-mana bawa pistol. Tiba-tiba orang datang pada kamu. Nak ugut kamu kan. Kamu cakap apa? Kau jangan main-main dengan aku. Kan? Aku ada pistol. Kau jangan main-main. Kan? Tapi adakah kamu nak tembak? Tak kan?
Cuma kamu kata, kau tengok ni. Saya tunjuk ni, kau tengok ni. Ada pistol kan? Kau nak buat apa dengan aku? Nak nampak? British pernah perang ke cikgu? Pernah. British sebenarnya dalam sejarah British okey, kalau kita lihat British sebenarnya ada 3 peperangan yang sebenarnya telah merugikan British. Pertama iaitu perang dengan Dol Said. Okey, nanti kita akan belajar tentang perang Dol Said Peperangan dengan Dol Said di mana tahu? Di Negeri Sembilan. Bukan Sembilan, Naning. Di Naning, Melaka. Serangan itu telah menyebabkan British telah kerugian hampir 100,000. 100,000 $100,000. Itu satu. Kemudian siapa nak cover? Siapa yang nak bayar tu? Itu satu. Kemudian yang kedua, apabila dia menyerang Pahang. Okey, sebab nak mengalahkan Datuk Bahaman. So peperangan dengan Datuk Bahaman itu menyebabkan British terpaksa mengeluarkan kos 200,000 untuk membiayai tentera-tentera bagi menentang Datuk Bahaman. Rugi British. Tapi siapa yang nak bayar? British paksa Sultan Pahang untuk bayar balik. Paksa Sultan Pahang tu untuk bayar balik. Sampai tahap macam tu. Satu lagi iaitu apabila penentangan oleh rentap Linggir di Sarawak. British support dengan apa? Memberikan tentera-tentera British pun banyak belanja kat situ. Jadi British dah belajar apa tahu? Kalau peperangan sebenarnya akan merugikan sebab apa? Banyak belanja. Rugi. Kan? Tapi British tetap ada kekuatan tentera. Cuma dia boleh ugut je lah kan. Nak serang taklah rugi. Macam tu lah. Nampak tak? Betul, banyak korban pula tu, betul. Jadi itulah kebijaksanaan yang ada pada British ya. Okey. Baik. So pada akhirnya kalau kita lihat bermula dengan perjanjian setia 1885, kemudian British nak manipulasi kewangan Johor dengan menawarkan loan, kemudian desakan terhadap Sultan Ibrahim menyebabkan berlakulah perjanjian, dan juga akhirnya Johor mendapat penasihat British iaitu Sir Douglas Campbell. Dan di sinilah apabila British dah dapat British dah dapat Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu melalui perjanjian Bangkok. Kemudian British dapat Johor melalui perjanjian 12 Mei 1914 antara Sultan Ibrahim dengan Sir Arthur Henderson. Dapatlah kelima-lima negeri ini. Bila dah dapat 5 negeri ini, maka British cuba untuk gabungkan negeri ini menjadi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Nampak tak dekat sini ya? Bila British dah dapat 4 negeri tu dan juga dapat Johor, kita lihat perjanjian Bangkok 1909 memberi kesan kepada Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang menjadi milik British. Kemudian Johor juga pun berubah apabila menerima penasihat British pada tahun 1914. Okey. Baik, Syed Nabil. Cikgu, apa jadi kalau langgar perjanjian? Baik. Kalau langgar perjanjian, banyak hukumannya. Antaranya yang pertama, negeri itu akan perlu bayar denda. Itu satu. Yang kedua, kalau menentang juga kan, boleh diserang. Boleh diserang oleh tentera-tentera penjajah. Sebab itu, raja-raja ni memainkan peranan apa tahu? Aku tak boleh melanggar perjanjian sebab apa? Kalau British serang, bukan raja yang ditembak, bukan raja yang akan diserang, tapi seluruh rakyat akan ditembak dan dibom. So raja akan menjadi teramat sedih kalau melihat rakyatnya mati menentang penjajah. Sebab itu raja mau tak mau terpaksalah memberi kerjasama kepada British supaya menjaga keselamatan rakyat. Nampak tak? Pengorbanan raja. Pengorbanan raja. Jadi kita jangan anggap bahawa raja ni hanya semata-mata satu simbolik yang dia tak buat apa-apa pun semua. Tak. Kalau ada apa-apa yang berlaku kepada rakyat, raja yang akan bertanggungjawab. Raja yang akan bertanggungjawab. Sebab itu, bukan tak nak lawan. Boleh lawan, tapi dikhawatiri akan
apa kita kata akan kita kata memberi kesan kepada rakyat sendiri. Kalau boleh dia tak mahu, raja-raja tak mahu rakyat-rakyat ini mati atau terkorban kerana menentang British. Jadi itulah yang berlaku ya. Jadi ingat senang ke nak jadi raja? Ada sesiapa kat sini nak jadi raja? Ada siapa kat sini nak jadi raja ke? Ada nak jadi raja? Tak payahlah kot. Kalau nak jadi raja pun raja sehari lah. Raja sehari boleh. Okey. Raja yang lama-lama tak payahlah kot. Kan? Tak payah. Raja sehari boleh. Kan ada. Lah. Sehari pun cukup lah. Betul. Sehari pun cukup lah. Kan? Nak jadi hamba yang taat. Oh, okey. Baik. Baik. So, kita lihat di sini ya. Okey, kita dah lihat sistem pentadbiran negeri Melayu tidak bersekutu. Tutor macam mana? Tutor macam mana nak jadi raja dalam masa satu hari? Lah, kau tak tahu ke Lan? Tutorial sebenarnya nak jadi raja pada satu hari iaitu kahwin lah. Kan? Iyalah, itulah raja sehari. Kan? Buat lagi lah. Okey. Nak 2 hari boleh cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Bergantung pada bajet. Kalau bajet lebih boleh buat 2 hari. Kalau bajet lebih boleh buat 3 hari. Ikut kau lah. Okey. Boleh. Lambat lagi. Ya. Sibuk nak kahwin. Korang ni. Okey. Baik. So hari ini kita belajar apa? Kita belajar tentang iaitu Perjanjian Bangkok. Okey, kemudian kita lihat juga tentang apa? Okey, kita lihat Perjanjian Bangkok, kemudian kita lihat juga tentang iaitu tentang apa yang berlaku sepanjang Perjanjian Bangkok itu, dan kemudian kita lihat perluasan kuasa British dan faktor-faktor kemajuan Johor ya. Faktor-faktor kemajuan Johor, dan juga kita lihat bagaimana British dengan strateginya cuba untuk menguasai Johor, dan pada akhirnya mereka telah memiliki kelima-lima negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu memiliki Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Okey. Jadi cikgu buka kepada sebarang soalan. Kalau kamu nak tanya apa-apa, silakan. Kalau nak tanya apa-apa berkaitan dengan sejarah ataupun berkaitan dengan bab ini. Okey. Cikgu ulang semula. Okey, bab ini sebenarnya ataupun bab ini adalah bab yang keempat. Ingat susunan dia. Bab 1, kedatangan kuasa barat. Bab yang kedua, negeri-negeri selat. Bab yang ketiga, negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan bab yang keempat, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Silakan Nabil nak tanya apa? Silakan Nabil nak tanya apa? Ada soalan. Yes. Bab ni selalu masuk periksa tak? Okey, bagus soalan Nabil. Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu ya, dan untuk pengetahuan semua pelajar ya, kebiasaannya bab tingkatan 3 ni yang popular. Yang popular ialah bab 2, 3, 4. Sebab NNS, NNMB, NNMTB. Tu. Okey, 3 bab ni memang popular. Dan satu lagi iaitu berkaitan dengan bab yang ke-5, 6, 7, 8. Bab yang ke-7. Bab ke-7 iaitu tentang tentang penentangan tokoh-tokoh tempatan terhadap penjajahan British. So itu pun popular juga. Okey, kalau tulis nama diorang dapat markah tak? Bergantung. Okey. Ya. Okey. Okey, untuk bab 7. Yes. Okey. Baik. So begini. Okey, cikgu nak menjawab soalan Diana. Diana kata, kalau tulis nama diorang dapat markah tak? Macam cikgu cakap hari tu. Sebenarnya soalan esei dan soalan struktur tu yang paling penting ialah apa? Yang paling penting ialah fakta, huraian, contoh. Kalau contoh tu ada nama, ada nama tokoh itu, dapat markah. Kalau katakan fakta tu kamu letak nama tokoh tu, dapat markah. Tapi dapat markah tu bukan pasal nama tu ya. Tapi pasal dia punya fakta. Dia punya fakta. Jadi dia bukan kira ada nama ni satu, tak. Dia bukan kira pasal ada nama tokoh, tidak. Tapi mesti fakta tu betul, huraian pun betul,
contoh pun betul. Kalau kamu tak ingat nama tokoh itu, just tulis pemimpin atau pembesar atau raja atau wakil British atau residen British. Kalau kamu tak ingatlah sangat nama dia. Contoh contoh. Cikgu nak tanya kamu lah. Okey semua. Cikgu nak tanya kamu semua. Okey. Siapakah nama residen British yang pertama di Negeri Sembilan? Boleh tulis tak nama residen British yang pertama Negeri Sembilan? Francis Light tengkorak engkau. Kan? Bukan. Kalau nama salah tak jadi nama tak bagi makalah. Yes, betul Iskandar. James Charles, apakah nama residen British yang pertama di Negeri Sembilan? Negeri Sembilan ya. Okey. Syed Nabil, Form 1 dan Form 2 banyak masuk bab apa cikgu? Okey. Majority Form 3, yes Iskandar. PT3 majority soalan Form 3 lah. Okey, tapi banyak juga Form 1 dengan Form 2 ya. Okey, betul. Sebenarnya senang je. Macam cikgu cakap negeri-negeri Melayu Bersekutu ada 4. Okey, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan dia punya residen ya. Okey, kebanyakan negeri bermula residen nama residen bermula dengan huruf J kecuali Negeri Sembilan iaitu M. Kalau Negeri Sembilan residen dia ialah Martin Lister. Kalau Perak iaitu J.W.W. Birch. Okey, J.W.W. Birch. Kita kena senang ingat sebab apa? J.W.W. Birch adalah residen British yang pertama yang kena bunuh. Yang ditikam. Padan muka, kan? Tu. Okey. Kemudian di Selangor iaitu J.G. Davidson. Okey, J.G. Davidson. Dan yang satu lagi, ya betul Nur Farisha. Dan satu lagi iaitu di negeri Pahang, J.P. Roger. Okay. So itu mudah nak ingat. Tapi kalau okay. So nama tu tak letak nama bapa dia pun tak apa ke? Tak nama penuh pun tak apa. Yes, betul. Okay. Macam mana cikgu ingat semua ni? Okay. Entahlah. Good. Tapi memang ingatlah. Memang ingat Usko. Okay. Martin Lister. Okay. Kalau di Kelantan kita tahu Sir Douglas Campbell. Sir Douglas Campbell ke? Bukan. Ada seorang lagi nama dia. Okay. Tapi memang memang kita tahulah bahawa sebenarnya untuk menjawab esei dengan struktur ni sebenarnya ingatan tentang nama-nama tokoh ni sebenarnya tak berapa penting. Tapi paling penting apa tahu? Bagaimana kamu impresskan dengan kamu buat ayat. Okay. Okay. Jadi sebab itu kamu kena apa tahu? Kena berikan ayat. Macam contoh ujian baru-baru ni. Bukan ramai lah. Ada setengah pelajar yang soalan nak langkah-langkah. Kan? Kamu beri punca. Soalan bagi, soalan tanya tentang faktor-faktor. Engkau bagi kesan-kesan. Nampak tak? Jadi sebenarnya kamu tak menjawab soalan. Macam mana nak bagi markah? Jadi paling penting, soalan kamu jawab mengikut kehendak soalan. Baca soalan betul-betul, tanya betul-betul. Kebat PT3 selalunya soalan apa? Kebat PT3, kamu ingat tak kamu buat ujian hari tu? Kan setiap soalan, cikgu bagi ada 3 soalan. Soalan 1, 2, 3. Soalan 1, 2, A, B, kemudian C kan? Kebiasaannya soalan C itu soalan kebat. Itulah soalan kebat macam dalam exam. Itulah dia. Form 1 mesti ya ke Faribah? Taklah kan. Tak adalah. Cikgu bukan hebat mana. Bukan cikgu sebab dulu saya tak suka sejarah tau. Betul saya Ya cakap. ke? Saya memang tak suka sejarah. Memang kalau sejarah ni saya macam nak tidur je. Tak sebab cikgu sekolah saya dulu dia ajar. Dia tak macam cikgu Rafi tau. Dia tak ajar. Dia ajar je kalau tak ada lawak pun. Moral dia pun macam rasa bosan ni kalau dengar. Cikgu, saya baca teks tu. Okey. Auto minat. Tak. Korang kena faham korang kena faham. Cikgu Rafi kau ni ajar sejarah meripik kau tahu tak? Entah apa-apa entah. Tapi kan kalau cikgu Rafi ajar kan, tengok cikgu Rafi buat kita orang, bagi tahu kita orang info yang
memang kalau out of topic tapi dia about sejarah. That is a Okay. real sejarah teacher lah. Oh, I see. Okay, baik. Kalau, okay, Iskandar ada bagi tahu, kenapa rasa macam tingkatan 1 sejarah lagi susah daripada tingkatan 3? Baik. Korang tahu tak, tingkatan 1 punya lagi senang lah. Kan? Tingkatan 1 lagi senang lah. Ada 8 bab je. Kan? Form 1 susah. Ya Allah, 8 aja. Kau ingat tentang apa tahu? Okey, bab 1 tentang mengenali sejarah. Bab 2 zaman air batu. Bab 3 zaman prasejarah. Bab 4 okey mengenali tamadun. Bab 5 tamadun awal tu yang ada Mesopotamia, Mesir Purba dan sebagainya kan. Bab 6 tamadun Yunani dan Rom. Bab 7 tamadun Cina dengan tamadun India. Bab 8 tamadun Islam. Habis. Apa yang susahnya? Okey. Kan. Ya. Dengan Cina je dekat. Ya. Saya okey, form 1 saya tak cerita pun. Oh ya ke? Lah, ya ke? Allahu Akbar. Tak banyak nama orang pun kena hafal ya. Ya ke? Form 2 punya form 2 sebenarnya okey, form form 2 sebenarnya 4 bab pertama tu quite lah, adalah sikit boring iaitu tentang kerajaan alam Melayu kan. Yang 4 bab pertama, tapi masuk bab kelima tentang Kesultanan Melayu Melaka. Bab 5 Sultan Melayu Melaka, bab 6 kemudian Johor Riau. Wah, itu je memang best. Kan. Dia rancak, yes. Yang itu memang baru-baru faham. Kan, dia ada keseronokan kat situ. Kemudian bila bab 3, bab 1, 2, 3 bab 1 kedatangan kuasa barat, kita pun mula dibakar dengan kedatangan British apa semua. Bab 2 kita tengok macam mana dia orang ambil NNS. Bab 3 macam mana dia orang ambil NNMB. Dia orang ambil Perak, Selangor, kan. Kemudian kita bukan marah dengan British pun sebenarnya. Kita marah dengan orang kita. Kita marah dengan pemimpin kita. Kita marah dengan orang kita sendiri. Bodoh sangat. Astaghfirullahalazim. 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 kan. Alah, kan. Okey, sabar. Betul. Okey, memanglah kita marah. Okey. Alamak Lufiah. Puan minta maaf puan kan. Kita ekspresi sesama pelajar ada macam nilah kan. Kan. Okey. Marah kan. Kan. Minta maaf puan minta maaf puan Lufiah Mak Lufiah, minta maaf Mak Lufiah. Okey. Kan. Kalau puan nak belajar sekali pun boleh, tak ada masalah kan. Puan sekali pun kan. Tapi rasanya puan lagi hebat daripada saya. Saya segan orangnya. Saya pemalu orangnya. Okey dah. Okey. Okey. Dah kot cikgu. Okey, baik. Okey. Pemalulah sangat. Okey. Kemudian bab yang keempat ni tentang negeri Melayu tak bersekutu. Bab yang kelima berkaitan dengan Sabah, Sarawak dan pelbagai lagi. So, okey. Sebenarnya kan cikgu telah mencipta satu moto untuk kelas cikgu. Okey, motonya apa tahu, iaitu 3 perkataan. Faham, okey, mahir dan skor. Okey, faham, mahir dengan skor. Segala sejarah ni sebenarnya bermula dengan faham. Bila faham, kita kena capai satu lagi iaitu mahir. Mahir ni macam mana? Mahir menjawab. Bila faham sejarah, mahir menjawab, skor. Nampak? Dia very simple. Faham sejarah, mahir menjawab soalan, anda akan skor. So itulah cikgu rasa moto yang terbaik untuk kelas-kelas cikgu. MotoGP, yes, MotoGP 500cc. Kan? Kau nak juga Ayu kau ya? Kan? Nak juga MotoGP kau ya? Kan. Okey. Itulah Ajinomoto. Kan? Itulah Iskandar. Mulalah tu Y suku. Kan? Korang ni ang kan?